Assalamualaikum dan apa khabar? Saya Ras Adi Barazi. Selamat datang ke sebuah lagi rancangan bersama Ras. Pada hari ini saya begitu berbesar hati kerana bersama saya ialah seorang sahabat yang sebelum ini berada di Kementerian Perpaduan dan kini berada di Kementerian Belia dan Sukan. Jadi apa kata kita sama-sama berikan tepukanlah kalau boleh kepada sahabat saya ni, iaitu YB Senator Datuk Seri T. Lianke, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Pada hari ini saya ingin mengucapkan tahniah YB kerana berada di sebuah kementerian yang kesayangan saya kerana saya juga seorang atlet. Jadi saya nak teruskan saja kepada soalan kita pada pagi ini sekiranya boleh, iaitu kita ingin membincangkan mengenai undi 18, ya, perubahan landscape politik negara. Jadi apakah status semasa pelaksanaan undi 18 di Malaysia ketika ini, YB? Seperti yang kita maklumi bahawa pilihan raya di negara ini akan mula menggunakan sistem berkaitan had usia kelayakan mengundi 18 tahun, dan pendaftaran pemilih secara automatik akan bermula pada awal tahun depan. Kita percaya Suruhanjaya Pilihan Raya akan memastikan perkara membabitkan peraturan dan perundangan bagi pelaksanaan dua perkara itu selesai menjelang 31 Disember tahun ini, dan ia sedia digunakan pada tahun depan. Kini semakan pendaftaran pemilih automatik ataupun SPPA telah pun dikeluarkan oleh pihak SPR bagi memberi peluang kepada 5.8 juta orang bakal pemilih, iaitu warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas yang akan didaftarkan sebagai pemilih untuk menyemak dan mengesahkan maklumat mereka dengan SPR mulai 1 hingga 31 Oktober 2021. Semakan boleh kita buat menerusi laman sesawang SPR ataupun kita hadir ke tempat semakan SPPA di seluruh negara. Sekiranya bakal pemilih tidak lagi tinggal di alamat yang dipaparkan, bakal pemilih dinasihatkan untuk mengemaskini alamat kad pengenalan mereka di Jabatan Pendaftaran Negara selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2021. Di samping itu, kita juga sedang mengenal pasti beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan umur kelayakan mengundi 18 tahun dan daftar pemilih secara automatik boleh dilaksanakan. Dimaklumi bahawa SPR ketiga ini sedang mempersiapkan pindaan perkara 119 Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan usia kelayakan mengundi sebelum ini adalah 21 tahun. Kini akan dipindah kepada 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik seperti yang diluluskan oleh Parlimen pada mesyuarat penggah kedua Parlimen ke-14. Persiapan tersebut meliputi pindaan-pindaan peraturan-peraturan pilihan raya, pendaftaran pemilih 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan. Penyediaan prosedur operasi standard ataupun SOP dan penyediaan sistem serta infrastruktur bagi melaksanakan kelayakan mengundi 18 tahun dan daftar pemilih automatik. Di samping kita mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak yang berkepentingan, program-program pendidikan pengundi kepada pakar pemilih dan menyemak keperluan logistik bagi persediaan menghadapi pilihan raya umum akan datang. Jadi secara peribadi YB, ya, pengundi 18 tahun ini, adakah pada pendapat YB mereka ini akan dapat mengubah corak dimensi dan juga landscape politik di negara kita? Apa pendapat YB dengan kemasukan mereka ini? Sememangnya ini jawapannya memang impak yang besar sebab jumlah yang besar. Pada 25 hari bulan Julai 2019, Rang Undang-Undang Perlembagaan telah diluluskan di Dewan Negara dengan majoriti 2/3. 10 hari selepas diluluskan di Dewan Rakyat, dengan kelulusan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan itu, pilihan raya pada masa hadapan akan menyaksikan pengundi berusia 18 tahun dibenarkan mengundi menjadi calon berbanding dengan 21 tahun sebelum ini, selain pendaftaran pengundi secara automatik. Dengan mengambil kira jangkaan hayat penggal pentadbiran negara ini yang akan berakhir hingga 2023 dan PRU 15 diadakan pada tahun tersebut, kita bakal menyaksikan jangkaan pertambahan jumlah pemilih baru seramai
7.8 juta orang, iaitu peningkatan seramai 50% berbanding dengan jumlah pemilihan seramai 14.9 juta orang pada PRU yang lepas, PRU 14. Dengan peningkatan yang besar ini, sudah tentu pengundi baru 18 tahun ini akan bakal mencorakkan dimensi dan juga mengubah lanskap politik negara. Apa yang perlu kita lakukan kini ialah untuk memastikan anak muda ini mempunyai kesedaran, memahami dan menghayati kepentingan ilmu politik, proses demokrasi dan hak mereka sebagai hak serta tanggungjawab mereka sebagai pengundi dalam pilihan raya akan datang. Ini boleh diperolehi melalui program-program literasi demokrasi yang telah dan sedang dan akan kita jalankan. Dan kalau kita tengok pemuda undi 18 ini, kebanyakan mereka idealis. Mereka akan tidak terikat dengan parti-parti, kepartian politik, kepartian ataupun. Jadi amatlah penting dan kita mengharapkan undi 18 ini akan menukar lanskap dan ekosistem politik kita supaya lebih fact-centric, issue-centric and progressive. Banyak tu ya, YB, 7.8 juta ya, seperti Yes. as you mentioned, that's Separuh. a lot. It's more than, it's half. That's a lot. It's an addition of 50%. That is a very big impact. Apakah antara usaha KBS bersama-sama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia untuk memastikan mereka ini dididik? Pasal ialah kali pertama untuk mengundi. Adakah kita melakukan apa-apa program? Ya, kita di Kementerian Belia dan Sukan kita memang mempunyai misi yang jelas, iaitu untuk memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara dan orang ramai. Sudah tentu bakal pengundi-pengundi baru ini tergolong dalam perkumpulan belia yang akan menjadi tanggungjawab pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan mereka sedar, mereka faham dan mereka yakin dengan sistem demokrasi negara yang sedia ada serta tahu mengenai hak mereka, tanggungjawab mereka sebagai warga negara dalam mencorak demokrasi negara berdasarkan kebijaksanaan dan juga kesedaran politik yang matang dan tinggi. Justru itu, menerusi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan apapun elit, Kementerian Belia dan Sukan mempunyai pelbagai program untuk mendidik pengundi-pengundi baru ini. Ya, kita sedang telah dan akan kita laksanakan program-program seperti program Rukun Negara Belia, di mana program Rukun Negara Belia adalah satu inisiatif baru yang akan dilaksanakan oleh elit. KBS bermula pada tahun 2021 memberi penumpuan khusus kepada golongan belia dalam usaha untuk mewujudkan kesedaran tentang peranan mereka, keterlibatan mereka dan ambil tahu mengenai kelayakan pengundi dari usia 18 tahun serta berusaha untuk melahirkan golongan belia yang sedar tentang konsep berkerajaan serta terlibat secara langsung dalam soal demokrasi sesebuah negara, di samping kita membantu belia dalam meningkatkan jati diri untuk menjadikan mereka warga negara yang bertanggungjawab dan mempunyai kematangan untuk melaksanakan tugas mereka. Pada tahun ini sebanyak 114 program Rukun Negara Belia telah kita laksanakan dengan melibatkan program-program di atas talian dan juga bersemuka pada awalnya sebagai perintis bagi pelaksanaan sepenuhnya pada tahun akan datang. Antara program-program tersebut adalah Rukun Negara Belia Mahasiswa melibatkan 7 siri, Rukun Negara Belia IPGM 2 siri, Rukun Negara TVET 6 siri, Rukun Negara Belia Remaja 12 siri, Rukun Negara Belia Literasi Pengundi Muda sebanyak 27 siri, Rukun Negara Belia Undi 18 7 siri, Rukun Negara Belia Maraton Intelek 10 siri. Setiap program yang kita laksanakan mempunyai fokus dan sasaran pesertanya yang tersendiri untuk dengan matlamat untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan keyakinan mereka sebagai di bawah undi 18.
Menarik itu YB, rukun negara intelek tu saya nanti kalau boleh nanti nak kita berjumpa jemput dengan YB untuk jemput Ras bersama-sama untuk kita bukan memberi 18 idea. lagi tapi kita pun naklah juga Saya bersama-sama. rasa itu perlu. Kita perlu orang yang dapat, orang yang undi 18 ini mempunyai keyakinan macam Ras. Orang tak tengok ini bukan orang politik, bukan orang rasis, bukan ada apa-apa bebanan politik. Yeah. Jadi yang inilah yang people look forward to, personality influencers. Saya baguslah kalau InsyaAllah. Encik Ras boleh Seronok, boleh join, boleh join. boleh join kita. Okay. YB, Malaysia telah lakarkan sejarah dengan menurunkan had umur mengundi dan menjadi calon ahli Parlimen Dewan Rakyat kepada 18 tahun. Jadi adakah kerajaan pada pendapat YB akan mempertimbangkan untuk turunkan had umur untuk menjadi ahli Dewan Negara supaya lebih banyak suara anak muda di Dewan, di Upper House. Jadi pada pendapat YB, is that ever going to happen, that we are going to have macam ahli Dewan Negara yang much younger as compared to the ones that we already existing have? Menerusi rang Undang-Undang Perlembagaan 2019 di bawah peringatan perkara 47 bersekali dengan Seksyen 5 jadual ke-8 yang telah diluruskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Julai 2019, pihak kerajaan telah bersedia untuk mempertimbangkan ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri pada usia 18 tahun dan seterusnya memberi banyak ruang untuk anak muda kita berkecimpung dalam kedua-dua dewan ini. Jadi it's a good idea. It's a good idea. Yeah, a breath of fresh air with younger ones. I think the youngsters have more idealism, like I say. They are more passionate. They have less attachment. I think they will be more focused and they will be more altruistic and they are more purist. Berbanding dengan mungkin tokoh-tokoh lama, mereka mempunyai konflik-konflik, attachment, lekatan, mereka terlekat pada parti-parti politik dan sebagainya. Saya rasa undi 18 ni, pemuda ni, bila mereka dapat memainkan peranan secara aktif dalam politik, mereka adalah bebas dari segala-galanya. Dan kita mengharapkan dengan memupuk idealisme mereka, memberi mereka kematangan dan hala tuju yang lebih jelas, maka negara ini akan dapat berangkat progres kepada satu politik tahap yang lebih tinggi dan lebih suci lagi. Terima kasih. Suci lagi tu. Saya rasa ramai juga pengundi-pengundi yang di luar sana yang 18 tahun dan juga the new breed of future politicians are very happy to hear that. Okay. Soalan saya yang seterusnya pada pandangan YB lagi. Adakah anak muda akan turun mengundi serta masih minat dengan politik tanah air setelah melihat pertukaran kerajaan beberapa kali ini? Pada hemat saya, ini adalah penghormatan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada anak muda untuk menyumbang tenaga anak muda dan idea mereka untuk memperkasakan demokrasi negara. Kepercayaan yang diberikan ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab ataupun responsible citizen. Dan langkah ini dilaksanakan bagi memberi mereka peluang, ruang dan suara untuk mereka bersama-sama berganding bahu mencorak demokrasi negara melalui pilihan raya. Semestinya apabila kerajaan tukar-menukar dan saya rasa bukan sahaja belia fed up, cemuh dan muat, tapi saya rasa orang lama macam kita pun memang tidak mahu tengok terumbang ambing negara politik kita tidak stabil, kerajaan tidak stabil, hala tuju tak jelas dan sebagainya. Ini semua merosakkan negara, merosakkan imej negara dan ketidakstabilan politik juga akan menyebabkan pelaburan-pelaburan tidak sampai. Jadi saya percaya kesedaran politik di kalangan anak muda telah meningkat melalui proses-proses dan krisis-krisis politik yang telah kita alami. Dan kematangan mereka juga terlihat lebih ke hadapan, lebih sesuai dengan kemajuan yang akan kita hadapi dalam negara ini. Dan mereka sudah terdedah kepada maklumat yang lebih luas, pengaruh media massa dan kemajuan teknologi dan maklumat teknologi yang menjadi mereka golongan yang lebih pintar, lebih matang berfikir dan lebih berdikari serta mempunyai maklumat yang
menyeluruh. Justru itu saya menaruh harapan dan juga keyakinan kepada anak muda ini supaya mereka dapat turun mengundi beramai-ramai dengan penuh bertanggungjawab, penuh semangat, kerana penting mereka, bagi anak muda sekarang menentukan hak mereka, melaksanakan tugas mereka dan bersuara bila perlu dan menterjemahkan keseluruhan ini melalui menerusi kertas undi kepada tokoh-tokoh yang dan pemimpin-pemimpin yang jitu demi negara dan masa depan. Kerana orang muda, masa depan negara mereka akan menghadapi. Bila kita bersara nanti, masa depan mungkin kita tidak bersama. Dia kena take over lah. They have to take over. Pelapis So kita. I think they feel that they are the direct stakeholder. They are looking forward to the future, whereas many people are just looking forward to tomorrow. Saya rasa inilah kena pada masanya untuk kita adjust ataupun shift the voting influence pada golongan belia. Jadi apakah pendapat YB yang parti-parti politik mesti lakukan untuk memastikan kita embrace anak-anak muda yang akan masuk di dalam arena politik negara kita ni? Kita sedar bahawa anak muda mempunyai perbezaan berbanding dengan golongan yang lebih berusia dari segi keterbukaan dalam arena politik negara. Dan mereka dilihat lebih terbuka untuk mengundi ahli politik yang tidak berlandaskan kepada parti politik tertentu ataupun berbeza latar belakang. Dan mereka mengikuti perkembangan dan citra politik melalui media sosial. Mereka tidak berada di lapangan ataupun duduk di ceramah politik, tetapi mengikut tegas secara alam maya di Facebook, Instagram, YouTube dan media sosial lainnya yang diakui syarat dengan kempen oleh parti politik. Tetapi kita bernasib baik bila mereka tidak expose ataupun tidak terlekat ataupun tidak dalam suasana yang memberi peer pressure. Jadi isu-isu lama seperti rasisme, keagamaan, politika Islam, politika religion dan sebagainya, then cultural issues akan menjadi lebih minimal. Jadi isu akan lebih pada isu kepentingan orang ramai. Jadi kita nampak golongan belia-belia ni, they are less coloured, they are more colour blind and they are more free to make decisions which is right. They're not tainted. Not tainted. Justru parti-parti politik seharusnya melihat supaya golongan ini melihat bahawa golongan ini akan menukar senario. Ini adalah satu perkara yang positif dan perlu diperkembangkan untuk lebih meluas lagi. Pendidikan juga dapat mematangkan golongan pengundi seawal umur 18 tahun untuk memilih kelompok yang dapat membawa negara ke tahap yang lebih maju, lebih progresif dan lebih tinggi. Ini harapan saya. Bagus tu YB. Saya pun sebenarnya setuju dengan YB. Because mereka adalah pelapis kita dan dengan semangat mereka itu negara kita akan prosper insya-Allah. Jadi soalan saya yang terakhir, mengapakah pentingnya YB representasi anak muda kita dalam Dewan Rakyat? Itu satu. Dan adakah wajar penglibatan ahli parlimen mengikut kadar populasi tua dan muda? Saya rasa penglibatan seperti mana tadi yang saya tekankan. Golongan belia ini lebih suci. Golongan belia ini lebih bebas. Golongan ini lebih objektif dan lebih mempunyai pemikiran yang lebih terbuka serta hati yang lebih suci. Jadi anak muda seperti mana yang kita ketahui, mereka syarat dengan idea baru, kesegaran, sesuai dengan zaman sekarang. Dengan dunia tanpa sempadan maklumat di hujung jari, mereka dapat mempunyai pendapat yang berbeza dan bersifat terbuka. Isu dan cabaran anak muda juga kini menjadi lebih kompleks berbanding dengan masa kita. Ditambah dengan cabaran situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia. Sehubungan itu, representasi anak muda dalam Dewan Rakyat adalah sangat-sangat penting untuk mereka memperjuangkan keperluan-keperluan golongan ini mengikut sanubari selera mereka, terutamanya yang berkait dengan masalah sosial ekonomi, meliputi perkara-perkara berkaitan peluang-peluang pekerjaan,
pendidikan, kesihatan mental, fizikal dan pemilikan rumah dan sebagainya yang sesuai dengan konsep dari belia untuk belia. Namun begitu saya representasi ahli parlimen mengikut kadar populasi tua dan muda tidak sewajarnya dijadikan satu isu yang utama. Apa yang penting setiap ahli parlimen yang dipilih dapat melaksanakan amanah, tanggungjawab yang rakyat berikan dengan membawa suara rakyat kepada pembuat dasar yang adil supaya boleh memuaskan hati serta menepati mempunyai keputusan yang jitu supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan yang lebih holistik, lebih menyeluruh. Jadi saya rasa penlibatan anak muda lebih-lebih lagi belia-belia yang semakin ramai dalam demografi kita amatlah penting dan kena pada masanya. Terima kasih. Itulah dia jawapan yang pada saya adalah begitu jitu dan padu. Thank you very much for your response and terima kasih kerana YB Senator kita Datuk Seri Tilian Ke Timbalan Menteri Belia dan Sukan telah sudi untuk bersama kita untuk bercerita mengenai undi 18 perubahan lanskap politik negara. Jadi saya setuju sekali dengan aspirasi YB Senator dan insya-Allah negara kita akan menjadi lebih membangun, lebih progresif, positif dengan semangat-semangat anak muda kita yang akan masuk mengundi nanti. Jadi terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan insya-Allah kita akan bersama lagi. Saya Ras mengucapkan Assalamualaikum dan jaga diri semua.